Dah on ke belum ni? Macam mana tiba jadi bodoh nak on kamera ni? Itulah lama sangat tak buat video. Dah on belum? Oh, rambut macam Superman. Okay dah, good. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sebab korang still setia nak menonton cerita aku. Still tunggu-tunggu bila cerita aku nak keluar setiap minggu refresh aku punya channel, nak tengok dah keluar ke belum video baru. And kat situ aku betul-betul ucap terima kasih sebab korang setia dengan aku. And aku juga nak minta maaf sebab bulan lepas aku betul-betul tak sempat nak buat video. Bukan dah kahwin, bukan. Tak kahwin lagi. Tapi sebabkan aku bekerja sambil belajar, so tak sempat. Tapi disebabkan korang dah asyik mention aku bila nak keluar video baru, malam ni aku gagahkan juga nak bercerita demi korang. And untuk tu, aku betul-betul nak ucapkan terima kasih sebab korang masih setia dengan aku, korang masih tertunggu-tunggu cerita aku. So, macam biasa, bagi yang belum like, sila like. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe channel aku. Bagi yang belum share, tolong share channel aku. And kalau korang share kat IG, korang tag je IG aku Ikmal Hanif, nanti aku akan repost. Nanti aku akan repost. Tengok, lama tak buat video, gagak. Okey, sekarang semua sila ambil tempat masing-masing. Yang duduk depan, bersila elok-elok. Yang duduk belakang, kaki jangan duduk atas kepala member. Kaki sila elok-elok. Yang mana nak pergi toilet, pergi awal-awal. Kan nanti tengah cerita-cerita, tiba-tiba rasa nak pergi toilet, dah kena pause cerita. Orang cakap, kalau dah dengar cerita hantu ni, tak baik dengar separuh. Contoh tengah cerita hantu kan, tiba-tiba kita pause, pergi tempat lain. Tak baik. Sebab apa? Sebab bila kita tengah dengar cerita pasal dia ni, kan, kita kena habiskan. Sebab bila kita cerita pasal dia, mesti dia akan ada dengan kita. Kau bayangkan, kau tengah dengar cerita hantu ni, tiba-tiba kau pause, kau pergi toilet. Kau pernah bayang tak, siapa yang ada kat toilet bersama korang? Kau bayangkan, nak kencing kan, tengah settlekan setitis 2 dalam toilet tu, tiba-tiba kat belakang bunyi. Air kencing yang tengah keluar, tersedut balik, babe. Terkejut. So, cerita kali ni aku nak ceritakan tentang sebuah kawasan yang terkenal gila. Benda ni jadi dekat Kelantan. Nama cerita kali ni adalah R&R Gua Musang. Tandas ni memang kita tahu, tandas ni merupakan rumah syaitan. Sebab itulah orang tua zaman dulu, toilet dia buat kat luar. Sebab apa? Dia tak nak bercampur rumah dengan syaitan. Tapi sekarang disebabkan kita nak kemudahan, kita sekalikan je. Tapi ada juga pesanan yang menyatakan bahawa make sure tandas tu always tutup pintu. Sebab apa? Sebab satu, itu rumah syaitan. Satu lagi sebab bau lah. Sebab yelah, kita ni duduk dengan orang, dengan manusia berbagai jenis kan. Kadang-kadang jenis yang membuang tu tak flush. Betul tak? Kadang-kadang kawan kita pakai, bila kita nak masuk, ada kapal Titanic dalam toilet tu. Tak pasal-pasal, kita yang kena tekan flush. So macam busuk benda tu. So kalau kita tutup pintu, dah dapat halang benda tu. So bagi kawan-kawan yang tak ada common sense, yang suka biarkan kapal Titanic dalam toilet tu, tolonglah flush. Bukan korang seorang je nak memberak, kita orang pun nak membuang. Kenapa cerita pasal toilet ni? Sebab malam ni ceritaku adalah berkenaan dengan tandas. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam ni aku nak ceritakan tentang tandas R&R Gua Musang. R&R Gua Musang ni dia ada dua tau. Dia ada Dia ada R&R baru dengan R&R lama. R&R baru ni memang moden gila lah. Memang ada taman, ada pakcik-makcik jual-jual makanan semua tu kan. R&R macam mana nak sebut binatang ni? R&R Gua Musang ni yang lama, dia berada di celah-celah hutan, di balik-balik gua, gunung,
di daerah Gua Musang. Bagi yang selalu nak balik Kelantan, mesti dia akan lalu R&R Gua Musang yang lama ni. Memang R&R Gua Musang yang baru tu memang terang benderang, memang meriah gila lah, macam fun fair. Tapi ya Allah, susah sangat nak sebut nama ni. Tapi R&R Gua Musang yang lama ni, kalau waktu malam memang sunyi sepi, memang gelap gelita. Memang kadang-kadang yang berhenti situ je adalah driver-driver lori yang jalan jauh. So benda ni jadi pada tahun 2009 macam tu lah. Jadi dekat member aku nama dia Rahim. Time tu member aku daripada Pahang, dia nak balik ke Kelantan. And dia decide nak gerak tengah malam lah. Sebab apa, kalau gerak siang ni kadang-kadang ada jam, kadang-kadang banyak kereta. So bila gerak malam ni lagi selesa lah, sejuk kan. And Rahim ni pun orang bujang. So orang bujang ni senang nak gerak. So dia decide nak gerak pada pukul 10 malam. Dia nak gerak daripada Pahang ke Kelantan. Bagi yang pernah lalu kawasan Gua Musang ni, memang dapat tahulah yang Gua Musang ni memang terkenal dengan perhutanan dia. Di mana contoh kalau korang masuk wilayah Gua Musang je, terus kadang-kadang phone tak ada line, radio pun tak ada line. Kita masuk Gua Musang je, terus kita rasa macam berada kat dunia lain. Kan kiri kanan ada gunung, ada hutan. So itulah Gua Musang. Gua Musang ni memang orang cakap, kalau seorang-seorang lalu memang seram lah. Sebab apa, dengan jalan berliku-liku, and kat situ banyak berlaku kejadian accident maut. Tapi si Rahim ni memang orang cakap kental lah kan. Dia bawa kereta seorang dari Pahang ke Kelantan. Masuk wilayah Gua Musang, dah start gelap. Radio pun dah bunyi lekat-lekat, kukak-kukak macam tu. Tapi dia chill, dia stay bawa kereta elok-elok. Dia stay bawa kereta sampaikan satu tahap dia rasa nak terkencing. Dan bila dia rasa nak kencing tu, at first dia dah melintasi kawasan R&R yang baru, yang meriah tadi. Tapi dia fikir, ramai sangat lah orang. Dia cakap, tak apalah aku pergi R&R lama. Selalu tak ramai orang time-time macam ni. That time, pukul 1 pagi. So dia bawa kereta melintasi gunung ganang, melintasi hutan-hutan. Sampailah dia belok selekor. Di sebalik selekor tu ada satu cahaya yang memenuhi kawasan tu. And that time dia tahu dah sampai R&R Gua Musang. So dia pun masuk parking, dia park betul-betul depan toilet R&R Gua Musang tu. And that time kat R&R tu tak ramai orang. Hanya ada a few lori dan a few kereta je. Tapi dekat tempat dia parking tu memang tak ada orang langsung. Yelah, pukul 1 pagi, siapa je nak datang kan? Lagi-lagi time weekdays. Kalau ada pun cleaner seorang dua tengah rehat dengan orang-orang yang berniaga dekat gerai food court. Tu pun gerai food court dengan toilet tu jauh juga. Dalam keadaan 500 meter macam tu lah. Kepala otak kau 500 meter. Toilet dengan food court jauh jugalah, dalam 50 meter. So kat situ memang dia sorang-sorang je. Okay, so dia tutup enjin, dia keluar kereta, dia terus masuk toilet. So time dia masuk toilet tu, toilet lengang. Memang sunyi sepi. Dan dia ambil toilet first. Mula-mula sekali, dia terus masuk toilet first, dia kunci pintu. Dan lepas kunci pintu tu macam biasalah, sebagai lelaki, kita memang suka kencing berdiri. So dia settlekan masalah dia tu. Dah settle, dia zip balik seluar. Dia nak buka kunci, dia dah buka. Dia tolak pintu. Pintu tu tertolak balik ke arah dia. Time tu dia dah tolak pintu. Dia tolak pintu separuh. Tiba-tiba ada satu benda tolak pintu tu terlalu kuat sampai akan terkena muka dia. Macam ni, macam tolak pintu kan, macam pam, tolak. Memang muka Rahim time tu bercium dengan pintu. Rahim pun apa lagi kan, memang bagan lah. Ingatkan malam-malam ni ada orang nak bergurau ke apa, tolak-tolak pintu kan. Dan bila dia tolak lagi pintu tu seakan macam berkunci. Tapi lock dah buka. So bila dia tolak, pintu tu tak berganjak langsung. So dia pun macam nak maki lah kan. Dah lah tercium pintu tadi. Lepas tu ada orang nak main lock-lock dia daripada luar pula. So dia maki lah kan. Oi, siapa kau kat pintu? Oi, buka sekarang. Kau dasar tak guna. Kau tolak sampai kena muka aku. Dasar nak biawak, kambing, pui. Tak, carutan tu aku buat sendiri. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia mencarut dekat orang yang tolak pintu tu. Dan bila dia dah sepak-sepak pintu tak terbuka, dia dah terajang-terajang tak terbuka, dia dah tumbuk-tumbuk tak terbuka, then dia fikir, dia nak lompat lah. Dia nak panjat pintu tu, nak lompat ke depan. Sen dia cakap, aku lompat ni siap kau, pukul kau, mati kau. Marah betul lah. Yelah, gila kau tak marah. Satu pagi tiba-tiba tercium pintu, then dia panjat dinding toilet tu.
Dia panjat dengan susah payah ni. Dia lompat terus ke seberang. Bila dia lompat ke seberang, dia nampak depan pintu dia kosong. And pintu tu elok je terbuka. Dia lompat je ke bawah. Dia tengok kosong. Depan pintu toilet memang kosong. And pintu yang tadi terkunci elok je terbuka. Dan Rahim pun macam bengang lah. Dia cakap, oh kau nak main-main dengan aku kau sabar je, aku cari kau. And dia pusing keliling toilet yang kecil tu. Dia pusing. Ternyata toilet tu kosong. Toilet tu dah lah kecil tau. Kalau orang berjalan ke orang berlari ke memang akan dengar. Memang akan dengar tapak kaki. Tapi si Rahim ni dia dah pusing satu toilet kosong, tak ada orang. Dan Rahim ni dalam keadaan marah, dia pun nak keluar toilet lah. Dia nak cool downkan diri dia kan. So dia langkah keluar toilet. Baru selangkah keluar toilet, tiba-tiba bunyi pintu toilet dekat belakang dia gergang. Ada bunyi pintu toilet tertutup. Dan Rahim pun macam terkejut lah, macam, oh mak kau pintu tertutup. Latah. Latah ni aku tambah kan. Kalau aku cerita serius sangat nanti takut sangat. Aku dah mengemang-gemang lah. Dia pun macam terkejut. So dia pun masuk balik toilet. Dia menjerit balik. Dia cakap, oi kau siapa? Aku tak takut dengan kau lah. Kau jangan kacau aku kat sini. Sebab apa? Sebab time tu dia dah dapat rasakan yang kacau dia bukan orang. Tiba-tiba lepas Rahim cakap macam tu, ada satu suara anak kecil. Suara dia perlahan je, tapi jelas dengar dekat telinga. Suara tu cakap, tapi kita nak main. Hihihihihi. Si Rahim ni terkejut gila. Dia terus nak keluar daripada toilet tu. Bila dia nak keluar daripada pintu besar toilet tu, dia rasakan ada angin daripada belakang yang tolak diri dia. Sampai Rahim melulu ke depan. Dia nak keluar toilet ni, tiba-tiba macam ada angin tolak dia dari belakang. Rahim tak fikir panjang, dia terus berlari ke arah kereta dia. Bila Rahim sampai dekat pintu kereta, dia nak buka pintu kereta, dia pandang toilet tadi. Dia nampak ada seorang budak. Tinggi dia paras budak 7 tahun, 8 tahun macam tu, tengah pandang belakang. Dia pakai baju t-shirt elok, seluar pendek, rambut pun jenis rambut yang rambut tempurung tu. Ibarat kalau kita pergi barber, kita minta, adik nak rambut macam mana? Saya nak rambut tempurung. Barber tu ambil tempurung letak atas kepala, dia pusing kepala kita. Dan Rahim pun sambil pegang pintu kereta tu, dia macam tertanyalah, anak siapa ni? Anak orang food court kot. Dan Rahim buka pintu kereta, duduk dalam kereta, dia lock kereta dia. Dia buka enjin dan dia turunkan tingkap paras sederhana. Tingkap, dia turun sampai situ. Dan dia sandar sekejap, dia ambil nafas. Dia ambil nafas tu sambil pejam mata. Sambil ambil nafas tu, tiba-tiba dia ada dengar ada nafas lain bersama dengan dia, yang turut bernafas laju macam dia. Rahim mula ingatkan benda tu perasaan dia je. So dia just pejam mata, dia ignore. Dia ingatkan benda tu dalam otak dia je. Tapi makin lama, bunyi nafas tu makin kuat. Dan makin lama, Rahim makin terasa haba pernafasan tu. Macam contoh, kalau kita bernafas, mesti kita akan rasa haba nafas tu kan macam kan, kita ada rasa haba tu. Itulah apa yang Rahim rasa. Haba yang makin lama makin terasa
dekat sebelah dia. Dan Rahim pun decide, dia tengah baring pejam mata, dia decide buka mata perlahan-lahan. Dia buka mata perlahan-lahan. Dia pandang tepi ke arah tingkap. Sebelah tingkap kereta dia ada seorang budak tengah berdiri betul-betul rapat dengan tingkap kereta. Rapat muka budak tu, macam dia nak masuk dalam kereta rasanya kak. Dia tenung je Rahim kan. Ni tingkap kereta, ni muka budak tu. Rapat ke main. Budak tu muka pucat, mata hitam dan mulut dia seakan ada sumbing. Bila Rahim terkejut pandang dia tu, Rahim pandang je. Dan tiba-tiba budak tu bersuara, "Bang, tak nak main dengan saya ke?" Bau mulut budak tu memang busuk gila. Orang cakap memang bau tai lah. Si Rahim ni dengar je suara budak tu cakap macam tu, cepat-cepat dia hidupkan enjin. Cepat-cepat dia nak naikkan tingkap. Tapi biasalah geng, tingkap automatik ni, tekan kuat macam mana pun, slow tu juga dia naik. So dia tengah tekan lah, tekan tingkat nak naik. Dia macam ni. Geng, macam tu geng. Nasib baik tingkap elok. Kalau tingkap proton, dah lekat. Satu hal pula nak tolak naik atas. Sambil tingkap tu tutup, dia sedapkan hati cakap, ni anak orang food court ni, anak orang food court ni. Then dia start engine, dia reverse kereta, dia bawa slow nak beredar di tempat tu. Dan tu dia memang bawa kereta perlahan je lah. Yelah kuasaan Red R kan, kalau dia laju jadi apa-apa pula, betul tak? So dia bawa kereta slowly, dia lalu depan food court. Tiba-tiba ada seorang pak guard ni, dia tahan Rahim. Rahim tengah bawa slowly ni. Tiba-tiba, dek, kejap. Pak guard tu lari-lari nak suruh Rahim berhenti. Dan bila Rahim sampai depan Pak Guard tu ketuk tingkap Rahim. Rahim pun buka lah tingkap dia. Automatik. Buka separuh. Dan Pak Guard tu terus cakap ke Rahim, Dek, kau keluar kejap dek. Kau keluar sekarang. Sambil dia gentak-gentak pintu Rahim tu. Kau keluar sekarang. Dan Rahim time tu macam dalam otak dia, apa orang gila ni, ya Allah, tadi ada benda jadi, ni orang gila pula. Dan nak tak nak dia pun buka pintu, dia keluar daripada kereta tu. Time tu Rahim macam antara dua tau, nak keluar tak nak keluar. Tapi pakcik tu cakap, Dek, kau keluar kejap dek, ada benda ikut engkau ni. Bila pakcik tu cakap macam tu, Rahim terus keluar daripada kereta. Dan bila Rahim keluar kereta je, guard tu terus tarik tangan Rahim, berdiri jauh sikit daripada kereta Rahim. And that time, pakcik tu cakap, Dek, ada orang ikut engkau ni dek. Kau tak boleh keluar sini dek. Rahim time tu tanyalah, saya tahu pakcik, saya kena ganggu tadi. Dan guard tadi pun tunjuk dekat Rahim. Dia tunjuk ke arah kereta Rahim. Dan Rahim pun pandang kereta dia. Bila Rahim pandang kereta dia, terlihat dekat seat sebelah Rahim seakan ada kepala budak tengah goyang macam ni, sambil senyum. Dan guard tu bercakap, pakcik dah lama jaga sini, nasib baik kamu tak bawa balik budak ni. Kalau tak, panjang cerita dia. Budak dalam kereta tu duduk hayunkan badan sambil pandang tepat ke arah Rahim dan juga pakcik guard tu. Dan guard tu terus jerit, kau turun sekarang, kau balik tempat kau, kau jangan ganggu orang kat sini. Kalau aku nampak kau ganggu orang kat sini lagi, aku hantar kau jauh-jauh. Dan tiba-tiba sekelip mata, budak tu hilang. Thank you guys kerana sudi menonton. Itu sahaja Fortnite. Itu sahaja untuk malam ni.
Okay, korang jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe, geng. Sebab apa? Sebab nak naikkan rating aku lah. Kalau setakat macam ni je, aku nak cerita pun tak semangat. Tapi kalau rating aku naik, InsyaAllah aku akan ceritakan benda ni lagi banyak. Okay, so geng, macam biasa, jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Bye. Macam mana nak off ni? Tengok dah lupa dah. Sini Bukan. Oh mak kau.